Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Masih lagi mencari parking yang secara magicnya lesap. Wah, tiba-tiba saya dapat mukjizat ini. Satu miracle. Ada parking kosong. Yahoo. Oke, so parking dulu. Pelan-pelan parking, kena berhati-hati. Apa yang pasti yang saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sebentar lagi adalah tentang satu berita yang amat mengejutkan dan saya pun tak sangka bahawa benda itu ada, yaitu sebanyak 70 bilion dilaporkan lesap. Banyak nih. Tidak pasti hilang mana 70 bilion ini, tapi tunggu, saya akan kongsikan kepada anda di manakah hilangnya 70 bilion ini. Ini memang cabaran parking lah. Dah lah sempit. Okey, 70 bilion lesap. Najib Razak baru beberapa bilion saja. Yang ini tuan-tuan dan puan-puan, 70 bilion lesap, dilaporkan lesap. Siapa saja yang melakukan ini memang hebat ini. Kerana Najib punya cash baru berapa bilion, si Jolo punya cash baru berapa bilion. Tapi yang ini cash ini lesap 70 bilion ringgit Malaysia. Gila, banyak. Nak buat apa dengan duit itu? Lesap apa sebenarnya? Campin juga saya buat parking ini. Sebenarnya saya pandai juga memakai ini. Dah berjaya parking, lulus. Okey, lulus parking. Okey, dah berjaya parking. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sebenarnya hasil cukai Hasil cukai 70 bilion ringgit Malaysia lesap akibat ekonomi bayangan. Itu sebenarnya yang terjadi. Negara dianggarkan kehilangan kira-kira 70 bilion ringgit setiap tahun dalam bentuk hasil cukai daripada aktiviti perniagaan yang tidak didaftarkan dan kegiatan haram, dikenali sebagai ekonomi bayangan. 70 bilion. Jumlah itu adalah kira-kira 20% daripada anggaran keseluruhan pendapatan ekonomi bayangan, bernilai 350 bilion setahun. Nilai itu adalah 30% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK. Ekonomi bayangan yang turut dikenali sebagai ekonomi bawah tanah berkait dengan hasil kegiatan jenayah seperti penyeludupan tembakau, dadah, pelacuran, perjudian, pemalsuan pasport serta pemerdagangan manusia. Ia juga termasuk daripada sektor formal tidak didaftarkan seperti perniagaan dalam talian, pempengaruh, urus niaga tunai tanpa rekod atau cash ekonomi, dan pekerja sambilan yang tidak melaporkan pendapatan kepada lembaga hasil dalam negeri LHDN. Laporan tinjauan ekonomi 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan MOF menganggarkan saiz ekonomi bayangan Malaysia secara purata adalah 33.7% daripada KDNK antara 1990 sehingga 2019. Ketua Pegawai Eksekutif LHDN, Datuk Dr. Muhammad Nizom Sari berkata sebanyak 894,027 kes gagal patuh borang nyata membabitkan taksiran dibangkitkan bernilai 6.09 bilion diselesaikan di antara tahun 2020 sehingga pada tahun lalu. Okey, so itu yang sebenarnya yang berlaku ya, iaitu hasil cukai 70 bilion lesap akibat ekonomi bayangan. Okey, jadi harap-harap negara Malaysia punya ekonomi semakin maju. Harap-harap semuanya okey-okey saja. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye Malaysia.
Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Inilah pengalaman paling seronok dalam setiap manusia yang ada kereta. Mencari parking di mana? Di hospital. Parking di hospital memang parah. Susah cari parking. Ini saya rasa kali ke 18 juta sudah saya pusing-pusing. Tapi biasalah, kena bersabar, banyakkan bersabar. Tapi kita akan pasti dapat jumpa juga. Pelan-pelan, bersabar, hati-hati. Okey, isu tentang rayuan Datuk Seri Najib Tun Razak yang masih sampai sekarang ini masih menjadi misteri. Tetapi akhirnya satu demi satu dirungkaikan sebab musabab mengapa Najib Razak belum lagi diampuni, belum lagi dibincangkan dan sebagainya. Kali ini tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, seorang seorang peguam kanan yang amat berpengalaman di Malaysia pula tampil memberikan penjelasan, tampil memberikan kenapa sebab musabab yang paling betul, paling logik mengapa Najib masih belum lagi dapat dibincangkan dia punya pengampunan. Rupanya begini ya, rayuan pengampunan Najib tak dibincang sebab perlu ikut giliran. Itu kata peguam kanan yang sangat terkenal di seluruh Malaysia, iaitu Hanif Katri, Muhammad Hanif Katri. Menurutnya, sekiranya permohonan pertama yang dilakukan oleh Najib pada 2 September yang lalu ditolak atau tidak dilayan, beliau masih boleh membuat permohonan semula untuk kali kedua. Beliau masih lagi boleh membuat permohonan kedua untuk kali kedua sekiranya permohonan yang pertama itu ditolak atau tidak dilayan. Jadi peguam kanan yang terkenal di seluruh Malaysia, saya fikir untuk semua yang memang suka ikut perkembangan politik, terutamanya Tun Mahathir, mereka kenal siapa ini Muhammad Hanif Katri. Okey. Rayuan pengampunan oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak masih tidak dibincangkan. Pada persidangan ke-59, lembaga pengampunan kerana ia perlu mengikut giliran. Betul lah tu. Ini bukan pasal salah guna kuasa kah, dendam politik kah, bukan. Tapi ini sebenarnya kerana ikut giliran lah. Ikut turn lah. Peguam kanan Muhammad Katri Abdullah berkata, ini kerana masih terdapat banyak lagi sebenarnya permohonan pengampunan lain yang perlu dibincangkan oleh lembaga tersebut. Jadi ikut turn lah. Ikutan siapa yang dulu, siapa yang ke belakang. Kenyataan setiausaha lembaga pengampunan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, Datuk Seri Khairul Zaimi Daud berkata, dokumen Najib masih belum boleh diproses kerana atas sebab banyak lagi pengampunan lain yang sedang menanti giliran. Okey. Jadi itulah sebab dia ya tuan-tuan dan puan-puan, kerana permohonan Najib perlu ikut giliran. Lagi pula Najib baru berapa bulan di penjara. Jadi mungkin agak tak adil lah. Agak tak adil bagi undang-undang di Malaysia kalau Najib di penjara baru berapa bulan keluar. Sebab ada proses-proses dalam lembaga pengampunan. Perlu lihat perkembangan, perlu lihat dia punya perubahan di penjara, dah bertobat ke belum, semua itulah perlu dilihat. Okey, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Saya pusing-pusing jurus cari parking, mana tahu nanti pusingan ke 18 juta saya dapat sudah parking, syukur.